saya Khairatul Nikmah binti Tibrani bernombor metrik di 2019-2009-2097. Saya dari kumpulan 6, itu kumpulan kami diberi tajuk iaitu perbandingan pandangan ahli sunnah wal jamaah dan salafiyah dengan ayat-ayat sifat. Pertama sekali saya akan menerangkan bahagian satu iaitu definisi ahli sunnah wal jamaah, salafiyah dan juga sifat ayat-ayat sifat. Okey, ahli sunnah wal jamaah ni adalah satu aliran agama Islam yang paling utama, yang mana mereka ni adalah golongan yang sentiasa mengutamakan sumber hukum daripada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in dan tabi'in. Kemudian salafiyah. Salafiyah ni dia bermaksud reformasi atau reformasi dalam Islam Sunni. Salafiyah ni dia berasal daripada generasi yang 3 terawal yang menganuti agama Islam, yang mana pada ketika itu mereka menganuti agama Islam yang paling awal, yang mana Islam tak ada tambah dalam agama Islam dan tak ada pengurangan pun dalam agama Islam tu. Generasi ni mereka termasuk dalam kalangan golongan yang diajarkan oleh para sahabat, kepada tabi'in atau dan juga tabi'in secara peringkat. Salafiyah ni mereka berpendapat bahawa Islam tu umat Islam tu mestilah bergantung kepada Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan juga memberikan keutamaan dalam tafsiran agama. Seterusnya ayat-ayat sifat. Ayat-ayat sini adalah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang sifat Allah, yang mana ayat-ayat sifat ni terbagi kepada 2, iaitu ayat mutasyabihat dan juga ayat muhkam. Ayat mutasyabihat ni ayat yang kabur, ayat yang makna dia kabur, yang ayat itu dia menyebut tentang sifat A, makna dia sama dengan sifat makhluk. Dan kemudian ayat muhkam pula, ayat yang menerangkan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran secara jelas, dan dia ayat-ayat tu tidak boleh diubah atau diganti dengan makna yang asal. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menceritakan tentang sejarah kemunculan ahli sunnah wal jamaah dan salafiyah. Sejarah kemunculan ahli sunnah wal jamaah. Kemunculan aliran ahli sunnah wal jamaah adalah hasil daripada beberapa tindak balas ulama-ulama Islam yang terkemuka dan berwibawa terhadap kemunculan gerakan-gerakan yang menyimpang dan menyeleweng dari ajaran Rasulullah dan para sahabat. Ahli sunnah wal jamaah merupakan akidah yang menepati ajaran Nabi, sahabat dan ulama dari zaman salafus saleh 300 Hijrah. Majoriti fuqaha usuliyin, mufassirin, muhadithin, ahli akademik sufi, pakar bahasa Arab dan lain-lain sebenarnya berpegang kepada aliran ahli sunnah wal jamaah ini. Pada peringkat awal, politik dan isu pemilihan khalifah merupakan pencetus utama perpecahan umat Islam. Kemudian ia berkembang menjadi perpecahan akidah melibatkan perbahasan ketuhanan dan sebagainya. Aliran bid'ah yang disokong oleh ketua pemerintahan membawa fitnah yang besar kepada umat Islam akibat daripada penyebaran ajaran sesat tersebut. Penamaan atau istilah ahli sunnah wal jamaah ini adalah penting bagi membezakan golongan yang hak dan batil di kalangan umat Islam dan menjadi syiar kebenaran serta panduan yang jelas bagi masyarakat Islam dalam beragama. Bukan itu sahaja, 2 golongan ahli sunnah wal jamaah iaitu Al-Asyairah dan Maturidiyah mempertahankan dan menjelaskan akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ia adalah mazhab majoriti ulama dan umat Islam sejak dahulu sehingga kini. Merekalah mazhab para ulama fiqh, ulama tafsir, ulama hadis, ulama tasawuf dan lain-lain. Sejarah kemunculan aliran salafiyah. Aliran salafiyah tergolong daripada kalangan yang cenderung dengan penggunaan gelaran salaf. Mereka berasal dari mazhab Hanabilah pada abad ke-4 Hijrah. Pandangan mereka adalah manifestasi daripada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian aliran salafiyah diteruskan kembali pada kurun ke-7 Hijrah oleh Ibnu Taimiyah dengan pengukuhan dakwaan beliau untuk kembali kepada pandangan salaf. Seterusnya, aliran ini dihidupkan kembali pada kurun ke-12 Hijrah oleh Muhammad bin Abdul Al-Wahhab di Kepulauan Arab dengan
Nama diberi Nozulaika binti Zulkifli bernombor matrik D2019-2091-822. Okey, saya akan membincangkan berkaitan pembahagian sifat Allah menurut Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Salafiyah serta kaedah tafsiran ayat sifat menurut Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Salafiyah. Okey, golongan Salafiyah ni adalah golongan yang berusaha sedaya upaya dalam mengembalikan segala fahaman yang sedia ada di kalangan masyarakat Muslim kepada nas-nas atau dalil Al-Quran dan hadis yang berpandukan kepada ajaran salaf. Okey, ada 4 bahagian sifat di dalam tauhid asma' sifat yang diwujudkan, iaitu yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani dan juga yang keempat sifat maknawiyah. Okey, sifat nafsiyah yang bermaksud sifat yang disandarkan kepada diri atau zat itu sendiri dan bukannya kepada orang lain. Sifat salbiyah pula didefinisikan sebagai penafian yang disebabkan setiap sifatnya yang mempunyai kekurangan pada nama, sifat dan perbuatan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sifat ma'ani yang membawa maksud terdapat beberapa sifat-sifat yang ada pada zat Allah. Ia dikiaskan seperti kudrah, yakni berkuasa adalah wujud. Okey, sifat maknawiyah adalah sifat yang dikategorikan kepada sifat yang melazimi zat dan beberapa makna lain. Contoh dia, Allah bersifat kudrat, maka melazimi dia iaitu adalah bersifat kaunuhu qadiran, iaitu keadaan Allah yang berkuasa. Okey, seterusnya, menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, sifat dan nama Allah adalah bersifat tauqifi kerana sesuatu makhluk tidak boleh untuk menentukan nama dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala selain yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Okey, seterusnya kita pergi kepada kaedah tafsiran ayat sifat menurut Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga Salafiyah. Okey, Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia memegang kepada kaedah tafwid, manakala golongan khalaf dia menggunakan kaedah takwil. Menggunakan dua kaedah ini, golongan ulama salaf dan sebahagian ulama khalaf tidak menjelaskan maksud ayat mutasyabihat yang dirujuk di dalam Al-Quran pada surah Taha. Contohnya, ayat 5 yang berkaitan Tuhan Ar-Rahman beristiwa di atas arash. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah takwil, khusus digunakan oleh golongan khalaf. Golongan khalaf ni dia menganggap bahawa perkataan yang ditakwilkan seperti wajhu, al-yadu tidak salah kerana mereka menganggap itu berbentuk majaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marieta Kiptia binti Nur Muhammad Yusri di 2019-209-1819. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit berkenaan dengan persamaan dan perbezaan di antara golongan Ahli Sunnah wal Jamaah dan golongan Salaf. Yang mana sebenarnya daripada hasil pembacaan bahawa golongan Salaf adalah termasuk dalam Ahli Sunnah. Ahli Sunnah terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama adalah golongan Khalaf, yang mana pengikut Asy'ari dan Al-Maturidi, dan golongan Salaf adalah mengikut pendekatan Ibnu Taimiyah. Jadi terdapat banyak persamaan di antara kedua-dua golongan ini, yang mana kedua-dua golongan ini mendahulukan Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian mentafsirkan Al-Quran dan Al-Quran dan juga lain-lain. Bahkan terdapat satu perbezaan di antara kedua-dua golongan ini, yang mana perbezaan tersebut adalah berdasarkan kefahaman sifat-sifat Allah Ta'ala, makna sifat Allah Ta'ala. Jadi golongan Salaf menggunakan kaedah tafwid, manakala golongan Khalaf menggunakan takwil ijmali. Kedua-dua kaedah ini tidak bercanggah dengan agama Islam, jadi boleh digunakan sehingga hari ini. Seterusnya, daripada berdasarkan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 82 yang membawa maksud, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah mereka mendapat banyak pertentangan di dalamnya. Maka daripada ayat ini, golongan Salaf mereka akan mengembalikan makna ayat tersebut dengan sebenar-benarnya kepada Allah, tanpa memahaminya secara tersirat.
serta menyandarkan perkataan tersebut kepada ayat muhkamat yang mana tiada yang serupa dengan Tuhan sekalian alam. Manakala golongan halaf pula seperti Imam Ghazali mentakwilkan ayat-ayat tersebut dengan memberi pengertian secara tersirat, yang mana ulama-ulama daripada golongan halaf menyatakan makna tersirat tersebut menjadi satu makna yang memastikan kesucian Tuhan dan suci daripada arah, tempat dan lain-lain yang boleh menyerupai makhluk seperti aliyat yang membawa maksud kuasa. Jadi kesimpulannya, kedua-dua golongan ini terdapat banyak persamaan dan terdapat sedikit perbezaan dalam memahami sifat Allah SWT kerana kefahaman yang berbeza di antara ulama kedua-dua golongan tersebut, iaitu golongan halaf dan juga golongan salaf. Walau bagaimanapun, kedua-dua golongan ini tidak sesat dan boleh diguna pakai sehingga hari ini kerana tidak menyimpang daripada landasan agama. Penetapan bagi sifat-sifat Allah dalam pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan pandangan Salafiyah. Dalam pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka berpendapat bahawa zat Allah itu bersifat kekal. Mereka menafikan zat bagi sifat bagi zat Allah. Mereka berpendapat bahawa usaha dalam menjelaskan bagaimana bentuk ataupun sifat bagi zat Allah itu adalah larang. Mereka berpendapat juga bahawa kuasa Allah berlaku ke atas semua takdirnya, atas kehendak dan kekuasaannya. Mereka berpendapat Allah mengetahui sesuatu maklumat secara terperinci adalah melalui ilmunya sendiri, bukan melalui hisi, bidiah dan istidlal. Mereka berpendapat bahawa sifat basar, yakni sifat maha melihat, dan sifat sama, yakni maha mendengar, meliputi semua yang boleh dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala, bersifat berterusan, yakni Allah dapat melihat dirinya dan dapat mendengar kalamnya. Mereka juga berpendapat bahawa Allah boleh dilihat oleh orang mukmin ketika di akhirat. Tak ada yang terjadi dalam alam ini menurut Ahli Sunnah wal Jamaah melainkan atas kehendak Allah Subhanahu Taala. Sifat hayat bagi Allah adalah tanpa ruh dan makanan, dan semua roh adalah makhluk. Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat lagi bahawa kalam Allah itu sifatnya adalah bukan makhluk serta bukan baharu. Bagi pandangan Salafiyah berkenaan dengan penetapan sifat-sifat Allah pula, ini berdasarkan pendapat Ibnu Taymiyah, yang mana Ibnu Taymiyah berpendapat bahawa mana-mana sifat yang disabitkan kepada Allah melalui wahyu, maka wajib atas kita untuk akui sabitan tersebut, dan wajib atas kita untuk beriman dengan kenyataan daripada wahyu berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Yang kedua, ilah ada pada Allah untuk memiliki wajah bukan bermaksud serupa dan sama dengan Nabi Adam, yang mana ada perbincangan antara kalangan Salafiyah berkenaan dengan Allah adakah sama dengan Nabi Adam. Jadi ilah ini tidak bermaksud menjelaskan atau menyatakan bahawa rupa Nabi Adam sama dengan Allah. Malah imej Allah itu sendiri adalah imej Allah sendiri dan memang tidak akan sama dengan imej makhluk. Kesimpulannya, perbezaan antara pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah dengan pendapat Salafiyah berkenaan dengan penetapan sifat-sifat Allah ini dari segi perbuatan dalam menentukan bentuk atau imej Allah. Kesimpulannya, berbeza pendapat adalah lumrah kehidupan dan tidak dapat dielakkan. Bahkan fitrah manusia itu berbeza di antara satu sama lain, masuk dari segi cara berfikir. Namun hal ini tak menjadikan perbezaan pendapat kalangan manusia itu membolehkan suatu pergaduhan itu terjadi. Ikuran isu akidah yang diperselisihkan berlaku dari dulu sehingga sekarang, baik di Timur Tengah maupun di Nusantara sendiri, umat Islam masih lagi berselisih mengenai beberapa perkara, termasuk isu akidah juga, dan termasuk isu tentang sifat-sifat Allah, yang mana yang kita berbincangkan tadi, terdapat perbezaan pandangan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Salafiyah. Namun Allah sendiri tidak membenarkan segala bentuk pergaduhan terjadi. Oleh itu, ini boleh kita lihat dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 6 yang bermaksud, dan berpeganglah kamu pada tali Allah dan jangan berpecah belah.